Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. InsyaAllah saya Muhammad Amir Afiq bin Zakaria akan mengajar berkenaan dengan pengantar usul fiqh. Pada kali ini kita akan membincangkan berkenaan dengan unit 1. Unit 1 yang membincangkan berkenaan dengan pendahuluan, yaitu ta'rif fiqh dan usul fiqh. Kemudian perbahasan usul fiqh dan seterusnya sejarah perkembangan usul fiqh. Pada pelajar yang dirahmati Allah sekalian, untuk memahami sesuatu ilmu, ia bergantung kepada gambaran umum ilmu tersebut yang dijelmakan melalui definisinya. Jika dilihat kepada istilah usul fiqh, ia mengandungi dua perkataan, iaitu usul dan fiqh. Setiap perkataan mempunyai makna tersendiri, dan apabila keduanya digabungkan, ia membentuk definisi kepada usul fiqh itu sendiri. Sebelum disebut definisi ilmu ini, maka kita perlu memahami terlebih dahulu apa maksud dua perkataan tadi, iaitu usul dan fiqh. Yang pertama, usul berasal daripada bahasa Arab, dan ia adalah kata jamak kepada al-aslu. Maksudnya dari segi bahasa, asas kepada sesuatu benda atau perkara. Contohnya, tapak yang ingin dibina di rumah, di atasnya dipanggil al-aslu, iaitu asas. Manakala dari segi istilah, usul boleh diertikan dengan beberapa maksud. Yang pertamanya, dalil. Contohnya, asal dalil kepada kewajiban zakat ialah firman Allah Ta'ala yang bermaksud dan tunaikanlah zakat. Yang keduanya, kaedah. Contohnya, asal menurut kaedahnya, menjual perkara yang tiada adalah terbatal. Dan yang ketiga, perkara yang rajih, iaitu kuat. Contohnya, asal antara Al-Quran dan Qiyas ialah Al-Quran. Maksudnya, Al-Quran lebih kuat dan berautoriti berbanding dengan Qiyas. Yang keempat, istishab. Contohnya, asal menurut hukum istishab, sesuatu perkara adalah harus, sehinggalah datang dalil menyatakan sebaliknya. Istihab ialah mengekalkan hukum asal, yakni perkara yang harus pada masa dahulu akan terus kekal, harus pada masa sekarang dan akan datang, sehingga ada bukti menyatakan sebaliknya. Yang kelima, lawan kepada perkataan furu'. Contohnya, ayah adalah asal dan anak adalah furu'. Yang ketujuh, perkara yang dikiaskan ke atasnya, al-makis alaih. Contohnya, Arab adalah asal kepada semua minuman yang memabukkan. Maksudnya, semua minuman memabukkan seperti minuman air daun ketum dikiaskan ke atas Arab dari segi pengharaman hukumnya. Daripada keenam maksud kepada perkataan usul, istilah yang lebih hampir dengan perbincangan ilmu usul
ialah bermaksud dalil. Manakala fiqh berasal daripada perkataan bahasa Arab, dan dari segi bahasanya ia bermaksud mengetahui dan memahami sesuatu perkara. Dari segi istilah pula, fiqh bermaksud mengetahui hukum hakam syarak berkenaan perbuatan mukallaf yang disandarkan kepada dalil-dalil tafsir. Fiqh merupakan satu ilmu lain dan berasingan daripada ilmu usul fiqh. Namun kedua-duanya saling kait-mengait di antara satu sama lain. Manakala dua perkataan usul fiqh apabila digabungkan menjadi usul fiqh, maka ulama memberikan definisi mudah, iaitu yang dimaksudkan dengan usul fiqh ialah dalil-dalil fiqh. Apakah dalil-dalil fiqh? Dalil-dalil fiqh yang dimaksudkan sebagai teras kepada ilmu usul fiqh dari ilmu fiqh ada 4. Yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga Ijma', dan yang keempat Qiyas. Jadi menurut definisi ini, ilmu usul fiqh ialah perbincangan berkenaan 4 dalil, iaitu sumber rujukan kepada hukum, dan bagaimana mengistinbat, iaitu membina hukum daripadanya. Perbincangan dalil-dalil sumber tersebut merangkumi dalil-dalil ijmali dan dalil-dalil tafsiri. Dalil ijmali ialah 4 sumber di atas. Dari segi kehujahannya, yakni semua ada 4 dalil tersebut boleh dijadikan hujah ataupun tidak. Manakala dalil tafsiri ialah dalil-dalil terperinci, seperti setiap satu ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang berkaitan hukum hakam. Definisi yang disebutkan sebelum ini dipanggil murakkab idhafi. Ayat itu definisi perkataan demi perkataan, usul dan fiqh. Terdapat definisi kedua bagi usul fiqh, yang tidak melihat perkataan demi perkataan, tetapi sebagai satu istilah, iaitu usul fiqh, dan bukan sebagai dua perkataan berasingan. Definisi ini dikenali dengan sebagai definisi al-laqabi. Terdapat beberapa definisi usul fiqh sebagai satu istilah. Antaranya mengetahui dalil-dalil fiqh yang ijmali dari segi cara mengistinbat hukum daripadanya. Begitu juga mengetahui hal-hal mujtahid dan ijtihad. Yang kedua, dalil-dalil hukum dan cara dalalah, pengertiannya ke atas hukum secara ijmali dan bukannya tafsiri. Definisi yang ketiga, usul fiqh ialah mengetahui kaedah-kaedah tertentu yang tujuannya ialah untuk mengistinbat hukum syarak. Dalil-dalil yang dimaksudkan dalam definisi-definisi yang tersebut adalah sumber-sumber fiqh yang disepakati ulama, seperti Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas, atau sumber-sumber fiqh yang tidak disepakati seperti istihsan, istishab, maslahah dan lain-lain. Oleh itu, untuk membina atau mengeluarkan hukum daripada ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW memerlukan satu kaedah yang jelas. Jadi dapat disimpulkan bahawa ilmu usul fiqh ini ialah kaedah-kaedah yang digunakan untuk mengistinbat hukum furu' syarak daripada dalil-dalil tafsiri, atau dengan ibarat lain, usul fiqh adalah metod istinbat hukum. Secara ringkasnya, ilmu usul fiqh diungkapkan sebagai satu pengetahuan tentang metodologi dan kaedah yang menjelaskan kepada para fuqaha tentang cara-cara mengistinbat hukum daripada dalil-dalil syarak. Ia menjadi satu ilmu yang mampu membimbing para fuqaha untuk mengistinbat hukum secara sistematik dan berkualiti.
Persoalan yang sering ditimbulkan, untuk apakah usul fiqh dipelajari dan apakah kegunaannya? Mudah, satu kiasan mudah. Sepertinya untuk menangkap ikan, sudah tentulah kita memerlukan alat untuk menangkap ikan, joran, jala dan sebagainya. Ikan adalah target pemancing, dan joran adalah sebagai alat untuk mendapatkannya. Maka begitulah juga halnya fiqh dan usul fiqh. Fiqh adalah target seorang mujtahid atau faqih, dan usul fiqh adalah alat untuk mencapainya. Satu lagi kiasan ialah untuk memakan nasi, maka seseorang itu perlu melalui satu proses yang dipanggil memasak nasi. Kebiasaannya beras diambil dan dibasuh berulang kali, kemudiannya ditanak di atas api dan dengan periuk elektrik dengan sukatan air yang tertentu. Setelah siap proses ini, maka akan terhasillah makanan yang dipanggil nasi. Beras tidak akan menjadi nasi jika ia tidak diproses seperti yang disebutkan. Begitulah juga untuk mengetahui hukum fiqh, maka kita perlu melalui satu proses yang dinamakan istinbat al-ahkam, iaitu pembinaan hukum. Seorang mustahid tidak akan dapat mengetahui sesuatu hukum fiqh kecuali dia memproses dalil-dalil yang datang daripada Allah Ta'ala dan Rasulullah SAW. Selepasnya berproses dalil-dalil tersebut, barulah dia akan mendapat natijahnya, iaitu hukum fiqh. Untuk memproses dalil, kita memerlukan kaedah-kaedah tertentu yang terdapat dalam ilmu usul fiqh. Sebab itulah ilmu fiqh dan usul fiqh mempunyai kaitan yang amat rapat antara satu sama lain, kerana fiqh adalah natijah dan produk kepada usul fiqh. Para pelajar yang dirahmati Allah sekalian, usul fiqh merupakan ilmu yang mempunyai kedudukan yang sangat tinggi, berpengaruh serta paling banyak faedah kerana ia bertanggungjawab sepenuhnya mengenai peristinbatan hukum syarak daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan ungkapan lain, ia adalah manhaj atau metod yang merupakan pegangan dan panduan yang menjadi ukuran untuk memahami serta mentafsirkan nas-nas Al-Quran maupun hadis dalam merumus hukum hakam serta mendhabit pemikiran para ijtihad. Kewujudan ilmu usul fiqh yang merupakan manhaj ilmiah dalam bentuk yang tersusun pada hari ini, pada hakikatnya melalui sejarah perkembangan yang panjang. Sejarah perkembangan usul fiqh amat penting untuk kita mengetahui dengan lebih mendalam. Ini kerana kita akan dapat dengan lebih jelas mengenai perkembangan ilmu usul fiqh ini yang menjadi panduan kepada umat zaman dahulu sehingga sekarang. Yang pertamanya pada zaman Rasulullah SAW. Ilmu usul fiqh sebagai satu manhaj ilmiah pada hakikatnya telah wujud pada zaman Rasulullah SAW. Tetapi dari segi penulisan serta pembukuan manhaj ini hanya lahir setelah berlalu separuh daripada usia as-salafus salih. Pada zaman Rasulullah tidak memerlukan kepada pengumpulan dan pembukuan kepada kaedah usul ini, kerana Nabi Muhammad SAW adalah sumber hukum terhadap segala permasalahan yang timbul. Hukum-hukum diambil daripada wahyu, iaitu dalam bentuk Al-Quran, dan penjelasan baginda, iaitu As-Sunnah. Segala perkara yang berlaku dirujuk kepada Rasulullah. Baginda akan menjawab secara terus berdasarkan ayat Al-Quran yang diturunkan atau penjelasan baginda sendiri. Peristinbatan hukum bermula dengan Al-Quran dan berakhir dengan ijtihad. Rasulullah SAW adalah satu-satunya sumber hukum ketika itu, kerana Al-Quran diturunkan melalui baginda dan hadis juga merupakan wahyu Allah SWT kepada Rasulnya SAW. Yang keduanya pada zaman sahabat.
Setelah kewafatan junjungan besar Nabi Muhammad SAW, para sahabat walaupun mula beristimbat hukum syarak, namun keperluan kepada dokumentasi kaedah usul masih tidak mendesak, kerana faktor penguasaan bahasa Arab yang merupakan bahasa Al-Quran, di samping persahabatan rapat dengan Rasulullah SAW dan mengetahui sebab turun ayat maupun sebab wurud hadis. Bahkan mereka sendiri adalah perawi hadis, menyebabkan mereka orang paling mengetahui rahsia-rahsia perundangan Islam. Tambahan pula mereka dikurniakan dengan kelebihan yang istimewa, iaitu kejenihan jiwa, ketajaman fikiran dan kecerdasan akal. Pada zaman perkembangan ilmu usul fiqh ini juga, sebarang masalah yang timbul dirujuk kepada para sahabat. Mereka berupaya mengistimbat hukum dari Al-Quran terus menerus dan dari sunnah kerana beberapa faktor. Di antaranya yang pertama, penguasaan bahasa Arab yang baik membolehkan mereka memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan tepat. Yang kedua, mempunyai pengetahuan tentang nuzul ayat dan sebab-sebab sebuah hadis diucapkan. Dan yang ketiga, mereka merupakan para perawi hadis. Oleh itu, mereka tidak perlu kepada metod tertentu untuk menentukan kesahihan sesebuah hadis. Faktor-faktor ini menyebabkan para sahabat memiliki kepakaran yang cukup untuk mengistimbat hukum-hukum. Mereka menetapkan sesuatu hukum dengan merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Seterusnya, apabila mereka mendapati tiada nas, sebarang ketetapan hukumnya tentang apa yang mereka bincangkan, mereka akan berijtihad dengan menggunakan qiyas. Inilah cara yang digunakan oleh para mujtahid dari kalangan para sahabat seperti Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Manakala kata sepakat yang diperolehi oleh para sahabat adalah ijma'. Seterusnya, zaman tabi'in. Era tabi'in selepas itu tidak banyak merubah membandingkan kaedah usuliyah yang diperlukan oleh mujtahid untuk mengistimbat hukum telah sedia ada dan sebati dalam diri mereka. Oleh itu, mereka tidak perlu kepada pembukuan asas-asas dan kaedah-kaedah ini dalam bentuk istilah-istilah maupun undang-undang bertulis, kerana ia pada hakikatnya wujud dalam diri mereka, tetapi dalam bentuk anugerah dan bakat. Pada zaman tabi'in ini juga, cara ulama mengambil hukum tidak jauh bezanya dengan zaman sahabat. Persamaan ini disebabkan jarak masa mereka kewafatan Rasulullah tidak terlalu jauh. Cuma jika sesuatu hukum itu tidak terdapat dalam Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma', mereka akan merujuk pada pandangan sahabat sebelum mereka berijtihad. Oleh sebab itu, timbul idea untuk menyusun ilmu usul fiqh belum muncul ketika itu. Inilah cara yang dilakukan oleh Shuraih dan Ibrahim bin Najjar. Kemudian zaman kemunculan ilmu usul fiqh, setelah berlalunya zaman tabi'in, keadaan umat Islam semakin berubah. Selain itu, bilangan umat Islam yang bertambah ramai juga menyebabkan percampuran antara orang Arab dan orang bukan Arab. Kesannya penguasaan bahasa Arab di kalangan orang-orang itu sendiri menjadi lemah. Pada masa itu juga timbul banyak masalah baru yang tiada ketentuan hukumnya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah secara jelas. Keadaan tersebut menyebabkan para ulama mula menyusun kaedah-kaedah tertentu yang dinamakan ilmu usul fiqh untuk dijadikan landasan kepada ijtihad mereka. Ini berlaku kepada akhir kurun kedua Hijrah. Hal seperti ini memerlukan ijtihad daripada para mujtahid untuk mengembangkan lapangan ijtihad dan penetapan hukum syariat Islam terhadap persoalan-persoalan tersebut. Di samping itu, pintu perbahasan dan analisa semakin terbuka lebar, sehingga semakin luas
skop pembentangan hukum fiqh. Semua hukum tersebut dibuat bersandarkan apa yang digunakan pada zaman Rasulullah dan sahabat. Dan yang terakhir, untuk mengistinbat hukum antara sumber pada zaman Rasulullah dan sahabat. Dan yang terakhir, untuk mengistinbat hukum antara sumber perundangan yang digunakan ialah Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' sahabat dan ijtihad para mujtahid. Tambahan lagi, perkembangan ilmu usul fiqh muncul dan dihasilkan secara langsung mulai kurun kedua Hijrah, iaitu dengan inisiatif dan penyusunan serta penulisan ilmu usul fiqh yang dipelopori oleh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau telah menyusun kitab yang bernama Ar-Risalah. Dalam kitab usul fiqh yang disusun oleh beliau tersebut, beliau memasuk dan memuatkan ayat-ayat Al-Quran dan keterangan hukum, nas-nasih dan mansukh, as-sunnah dan kedudukannya, berhujah dengan hadis ahad, ijtihad, ijma' ulama dan juga al-qiyas. Oleh kerana kitab Ar-Risalah merupakan kitab pertama disusun dalam bidang ini yang sampai kepada kita, Imam Syafi'i diiktiraf sebagai pengasas ilmu usul fiqh. Selepas ilmu asas dan pembukuan pertama yang dibuat oleh Syafi'i itu, ulama lain terus muncul dan mengembangkan serta memaskini lagi perkembangan ilmu usul fiqh dengan lebih luas dan teratur. Walau bagaimanapun, semua ulama membahaskan topik yang sama, iaitu hukum istinbat dan dalil. Namun cara penyusunan kitab mereka sahaja yang berbeza. Para pelajar yang dirahmati Allah sekalian, selepas usaha dan batu asas yang diletakkan oleh Imam Syafi'i mengenai penyusunan dan penulisan usul fiqh, ia kemudiannya dikembangkan oleh ulama lain dengan membuat beberapa tambahan dan penyusunan yang lebih teratur. Bentuk penyusunan ilmu fiqh yang berlaku selepas Imam Syafi'i boleh dibahagikan kepada 3 bentuk. Yang pertama, kaedah ulama Asy-Syafi'i dan Al-Kalam. Yang kedua, kaedah ulama Hanafi. Dan yang ketiga, kaedah ulama Mutaakhir. Cara pertama, mengikut Asy-Syafi'i dan ulama Kalam menyusun usul fiqh dengan membuat kaedah berdasarkan nas atau menetapkan kaedah yang disokong oleh dalil. Mereka meninggalkan kaedah yang bertentangan dengan dalil tanpa mengambil kira keselarasan kaedah yang mereka ambil itu dengan masalah fiqh yang diambil daripada imam mereka, ataupun kaedah yang mereka tetapkan itu menyamai atau tidak dengan kaedah yang ditetapkan oleh imam mereka. Oleh sebab itu, ulama Al-Kalam dan pengikut Asy-Syafi'i tidak menyatakan dalam kitab-kitab usul fiqh mereka tentang masalah fiqh yang termasuk di dalam kaedah, kecuali hanya sekadar untuk memberi penjelasan. Antara contoh ketidaksamaan kaedah yang mereka tetapkan dengan kaedah yang ditetapkan oleh imam mereka ialah tentang kehujahan ijma' Sukuti, yang bermadhab Asy-Syafi'i menetapkan di dalam kitabnya Al-Ahkam fi Usul Ahkam bahawa ijma' Sukuti boleh dijadikan hujah, sedangkan Imam Syafi'i berpendapat sebaliknya. Dalam keadaan lain juga, mereka mengemaskan kaedah yang dikukuhkan dengan dalil mantik atau logik akal. Dalam keadaan tersebut, mereka menyusun mana-mana kaedah yang bersesuaian dengan dalil nakli dan akli. Cara inilah yang diikuti oleh kebanyakan ulama Syafi'i seperti Imam Al-Ghazali. Selain daripada aliran mutakallimin, penulis ilmu usul selepas daripada kewafatan Imam Syafi'i turut terbagi kepada aliran yang dikenali dengan aliran Hanafiyah atau Fuqaha. Aliran ini dinamakan dengan aliran Hanafiyah atau aliran Fuqaha kerana pelopornya terdiri daripada kalangan ahli-ahli fiqh, khususnya yang bermadhab Hanafi. Antara lain, ulama Hanafiyah menyusun kitab usul fiqh dengan menetapkan kaedah usul fiqh berdasarkan zon atau sangkaan yang kuat
yang imam mazhab mereka berpegang dengan kaedah tersebut di dalam ijtihad mereka tentang sesuatu masalah fiqh. Justru itu asas utama ulama Hanafiyah menetapkan kaedah usul fiqh ialah dengan mengubah atau menetapkan kaedah dengan berpandukan masalah fiqh yang diriwayatkan daripada Imam Abu Hanifah dan sahabat-sahabat. Dalam konteks lain, cara yang digunakan oleh ulama Hanafiyah dalam membuat kaedah usul fiqh ialah dengan berpandukan dan berdasarkan furu' yang diambil daripada imam mereka, dan kaedah-kaedah tersebut mestilah mencukupi semua furu'. Apabila tidak meliputi dan mencukupi semua furu', maka mestilah diubahsuaikan sehingga ia meliputi dan mencukupi semua furu' serta ada penjelasan di antara kaedah dengan masalah yang diambil dan dipindahkan daripada imam mereka. Contohnya, mereka menetapkan kaedah sesuatu lafaz tidak boleh digunakan untuk makna hakiki dan majazi serentak, dan lafaz mushtarak tidak boleh digunakan kecuali untuk makna sahaja. Di dalam keadaan tertentu, mereka dapati ada masalah hukum fiqh mazhab mereka yang bercanggah dengan kaedah tersebut. Cara ulama mutaakhirin menyusun kitab usul fiqh ialah dengan menggabungkan cara penyusunan yang dilakukan oleh ulama al-kalam dan asy-Syafi'i dengan ulama Hanafi, iaitu dengan menetapkan kaedah usul dan membawa dalil serta diimplementasi atau dicantumkan kaedah-kaedah usul terhadap masalah-masalah fiqh, atau juga dengan dikaitkan dengan masalah-masalah tertentu. Antara kitab usul fiqh yang dikira sebagai asas yang disusun menurut kaedah ulama mutaakhirin ini ialah Abu Ishaq Ibrahim bin Musa yang lebih dikenali dengan Asy-Syatibi, menyumbang kepada aliran mutaakhirin dengan menghasilkan karya agung beliau yang berjudul Al-Muwafaqat fi Usul Asy-Syariah. Sidang pelajar yang dirahmati Allah sekalian, mempelajari dan meneliti ilmu usul fiqh sebenarnya dapat memberi faedah yang besar. Antaranya ialah mengetahui cara dan bagaimana ulama dan mujtahid mengeluarkan hukum dan menggunakan ilmu usul fiqh dalam menetapkan hukum bagi sesuatu masalah. Di antara lain juga dapat mengetahui bagaimana cara ulama menetapkan sesuatu hukum dan menetapkan sesuatu hukum dengan berdasarkan dalil-dalil syarak. Yang ketiga, mengeluarkan hukum baru yang sentiasa berubah-ubah mengikut perkembangan zaman dan keperluan masyarakat. Di antara lainnya untuk mengetahui asas-asas bagi hukum syarak dan hikmah-hikmah. Di antara lain juga dapat mengetahui cara mengeluarkan hukum daripada dalil sehingga dapat menentukan hukum terhadap perbuatan mukallaf. Melalui usul fiqh juga boleh mengetahui hukum syarak yang telah dikeluarkan oleh para mujtahid mereka melalui kaedah usul dan dipadukan dengan pendapat ulama yang berselisih antara mereka untuk mencari yang kukuh dan pendapat yang berpegang dengan dalil yang paling kuat untuk beramal dengan hukumnya. Secara kesimpulannya, ilmu usul fiqh adalah ilmu yang menghuraikan tentang metod yang dipakai oleh para imam mujtahid dalam menetapkan hukum syarak dari nas. Berdasarkan nas pula mereka mengambil illah yang menjadi landasan hukum serta mencari maslahah yang menjadi tujuan hukum syar'i yang dijelaskan dan disyaratkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Ilmu usul fiqh juga bererti suatu kumpulan kaedah metodologi yang menjelaskan bagi seorang mujtahid bagaimana cara mengambil hukum dari dalil-dalil syarak. Kaedah itu
boleh bersifat lafziyah, seperti dilalah satu lafaz terhadap erti tertentu, dan boleh bersifat maknawiyah, seperti mengambil dari satu illah dari nas serta cara yang paling tepat untuk penetapannya. Maka jelas bahawa ilmu usul fiqh merupakan pedoman yang tepat untuk memahami teks-teks perundangan, di mana ilmu itu sendiri sangat mendalam dan boleh menjadi metod bagi seorang ahli hukum, di samping dapat melatih dan mengembangkan kemampuannya dalam pengistinbatan hukum. Wallahu ta'ala.